haiwan pun pandai sayangkan anak. Pelajar Lagi manusia yang diberikan akal dan perasaan. Namun apa yang berlaku dalam kalangan segelintir anggota masyarakat hari ini amat berbeza. Ibu bapa yang diamanahkan menjaga, memelihara dan melindungi anak-anak sebaliknya menjadi igawan buruk. Anak-anak menjadi tempat melepaskan geram dengan tindakan dan perbuatan melampaui batas kemanusiaan. Mereka didera, ada antaranya membawa maut. Analisis minggu ini melihat kes penderaan kanak-kanak yang bagaikan tiada penghujungnya. Di Malaysia, penderaan terhadap kanak-kanak bukan perkara baru. Kes dera terus meningkat biarpun berbagai usaha dilakukan bagi mengatasinya. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk pembentangan kami, iaitu kes penderaan penyumbang masyarakat yang mengabaikan peranan etika dan peradaban dalam menyokong tanggungjawab sosial di Malaysia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42, maksudnya sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap manusia dan bermaharajalela di muka bumi tanpa alasan yang benar. Merekalah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Oleh sebab itu, tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang beretika yang dipegang tentang keadilan dan kebajikan demi kesejahteraan hidup bersama. Menurut laporan akhbar berita harian pada 21 Mac 2022 pada tahun ini, lebih 600 kes penderaan dilaporkan, terutamanya penderaan fizikal sejak pandemik COVID-19, dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Selangor juga mencatatkan 1,910 kes penderaan dan pengasuhan kanak-kanak antara Mac 2020 hingga Mac tahun lalu. Seterusnya merupakan statistik jumlah penderaan dan pengabaian di Malaysia pada tahun 2013 hingga 2017. Ini menunjukkan tahun-tahun sebelumnya kes penderaan di negara kita sering meningkat. Seterusnya, takrif isu mengenai kes penderaan ialah bermaksud dera atau satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Biasanya ditakrifkan kepada mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun. Menurut Kamus Dewan Bahasa, perbuatan mendera atau dera bermaksud pukulan, hukuman, menyeksa dan mendenda, atau menyeksa, menghukum dengan apa jua cara. Menurut perspektif Islam, penderaan ini merupakan sesuatu perbuatan yang ditegah dan dilarang. Terdapat banyak dalil syarak yang menyebut tentang kepentingan berkasih sayang sesama manusia dan makhluk lain. Bentuk-bentuk penderaan ini juga boleh dikategorikan sebagai ibu bapa atau penjaga dan juga pengasuh sebagai pendera. Bukan itu sahaja, golongan yang didera ataupun menjadi mangsa ialah kebanyakannya terdiri daripada bayi, kanak-kanak, pelajar sekolah, pelajar universiti, golongan dewasa dan juga golongan warga emas. Seterusnya, terdapat juga kesan-kesan penderaan dari sudut fizikal dan mental seperti insomnia, kemurungan dan hilang ingatan. Lebih menyedihkan, sesetengah penderaan berkesudahan dengan kematian. Di sini kami selitkan antara contoh-contoh negara yang aktif dengan kes penderaan
ataupun memiliki tempat teratas dalam isu ini ialah Pakistan dengan indeks 28.3 atau paling tercorot atau tidak selamat. Seterusnya, apa itu isu penderaan? Penderaan merujuk kepada penderaan secara fizikal dan emosi, penderaan seksual, kecuaian dan pengabaian termasuk sebarang bentuk eksploitasi atau komersial, dan ianya menunjukkan saban tahun isu penderaan semakin meningkat dan tidak menunjukkan gambaran penurunan. Golongan yang terlibat dalam isu penderaan ini adalah seperti kanak-kanak, golongan istimewa, remaja, warga emas, suami atau isteri dan rakan sekerja. Penderaan boleh berlaku seperti di rumah, taska atau sekolah, tempat kerja atau di rumah kebajikan. Bentuk-bentuk penderaan terbahagi kepada 4, iaitu penderaan fizikal, seksual, emosi dan pengabaian. Penderaan fizikal bermaksud penderaan dilakukan yang mengakibatkan kecederaan fizikal, iaitu kecederaan pada tubuh badan seseorang individu tersebut. Contoh penderaan yang boleh diklasifikasikan sebagai penderaan fizikal ialah seperti menendang, menumbuk, memukul dan kesannya mampu membawa kepada kecederaan otak, pendarahan, lebam tubuh badan dan sebagainya. Penderaan seksual bermaksud perlakuan terhadap seseorang individu bagi mencapai kepuasan seks seperti jenayah rogol, pelacuran, mendedahkan pornografi dan sebagainya. Kesan daripada penderaan seksual ini mampu mengakibatkan jangkitan seksual, hamil anak tidak sah taraf, trauma dan sebagainya. Seterusnya, penderaan emosi. Penderaan emosi bermaksud perilaku yang memberi kesan kepada mental dan pemikiran seseorang, sebagai contoh memberi seperti budaya penolakan, pengasingan, melakukan atau menggugut yang mampu menjadi faktor kepada kecacatan psikologi, hilang akal, perkembangan personaliti yang negatif terhadap seseorang individu tersebut. Seterusnya adalah penderaan pengabaian. Pengabaian bermaksud seseorang individu tidak mendapat keperluan yang sepatutnya seperti pengabaian fizikal, emosi, perubatan dan pendidikan, dan ianya menyebabkan kesihatan terjejas, perkembangan emosi dan mental terjejas, kecederaan fizikal dan kematian. Di sini saya lampirkan satu statistik penderaan kanak-kanak di Malaysia dari tahun 2013 hingga 2017 yang dilaporkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kelatan Akhbar yang dikeluarkan oleh Berita Harian pada 2 Januari 2016. Isu yang berkaitan dalam Berita Akhbar seperti mana yang kita tahu mengenai kes Bella bertajuk Saksi Bella didera setiap hari pada hari 3 April 2022. Selain itu, kes penderaan Bella yang telah dilakukan oleh pengasas rumah bonda iaitu Siti Bainun Ahmad Arzali terhadap remaja sindrom Down yang berlaku selama 3 bulan. Menurut saksi, Yasmin dan kawan-kawannya dipaksa untuk mendera dan memukul Bella. Pengasas rumah bonda telah berdepan dengan 2 tuduhan kerana telah mengabarkan kecederaan fizikal dan juga emosi. Kes ini telah dikaitkan dengan tanggungjawab sosial dimensi tentang kesejahteraan dalam masyarakat kerana melakukan penderaan kepada kanak-kanak. Di sini saya juga kepikan Berita Akhbar mengenai kes Bella. Kes kedua ialah penderaan Zulfahan Osman Zulkarnain, seorang pegawai kadet laut UPNM yang telah didera dan dibunuh oleh pegawai kadet yang lain yang bertajuk Saksi Lakonan kembali detik ditekap sedemikian 16 Ogos 2017. Mangsa Zulfahan Osman telah didera menggunakan sedemikian wap apabila dituduh mencuri komputer salah satu pegawai kadet yang lain. Dan saksi untuk kes ini telah melakukan lakonan semula bagi mana saudara Zulfahan telah didera dan ditekap dengan menggunakan setrika panas. Kesemua masa akan dikenakan hukuman mandatori sekiranya disampaikan kesalahan. Didakwa mengikut seksyen yang sama, penjara maksimum 7 tahun dan dikenakan denda. Kes ini menunjukkan pihak ini tidak beretika kepada masyarakat, melakukan kezaliman terhadap mangsa. Di sini juga saya turut kepikan kes Berita Akhbar penderaan kes Zulfahan Osman. Kesimpulannya,
isu-isu seperti ini perlu diambil tindakan tegas supaya hal seperti ini tidak berlaku lagi. Saya akan memberitahu tentang punca berlakunya kes pendarahan kanak-kanak, terutamanya di negara kita Malaysia. Punca yang pertama ialah datangnya daripada ibu bapa sendiri. Puncanya ialah akibat konflik rumah tangga yang terjadi antara ibu bapa sehingga berlakunya perbalahan. Ini telah mengakibatkan anak mereka telah menjadi tempat untuk melepaskan garam. Tambahan pula, masalah di tempat kerja juga telah menjadi punca kenapa berlakunya kes penderaan yang berpunca daripada ibu bapa sendiri. Punca yang kedua ialah kurangnya sikap integriti dan etika di dalam diri pengasuh ketika bekerja dan melayan kanak-kanak. Akibatnya, kanak-kanak yang di bawah jagaan mereka akan didera oleh pengasuh mereka sendiri tanpa rasa belas kasihan. Okey. Punca yang ketiga kenapa berlakunya kes penderaan kanak-kanak ini ialah sikap kurang peka masyarakat terhadap kes penderaan kanak-kanak di sekeliling mereka. Mereka hanya melihat penderaan itu berlaku dan kurang ambil peduli dengan tidak melaporkan kes penderaan kanak-kanak ini kepada pihak berkuasa yang berwajib seperti polis. Untuk punca yang terakhir kenapa berlakunya penderaan kanak-kanak ini ialah kurangnya peranan kerajaan di dalam meluaskan kempen dan program tentang kesedaran kes penderaan kanak-kanak terhadap masyarakat. Ini telah mengakibatkan masyarakat kurang faham dan tidak jelas dengan maksud sebenar penderaan kanak-kanak tersebut. Berikut merupakan statistik faktor-faktor penderaan di Malaysia yang dilaporkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam tempoh 5 tahun, dan faktor yang tertinggi dicatatkan adalah berpunca oleh masalah keluarga. Penyelesaian bagi kes penderaan di Malaysia. Yang pertama adalah peranan ibu bapa dalam memberikan kasih sayang secukupnya kepada anak-anak. Ibu bapa juga mestilah mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjadi teladan yang baik kepada anak mereka dengan membina kepercayaan seorang anak dalam menerima kasih sayang ibu bapa di sepanjang pengasuhan, memerlukan hubungan interaksi yang berterusan. Ibu bapa mesti bertanggungjawab untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak daripada mereka bayi sehingga dewasa. Walau bagaimanapun, etika kekeluargaan boleh menjadi lebih kukuh seandainya ibu bapa dan anak pandai berkomunikasi sehingga menyebabkan keseluruhan ahli keluarga merasa dirinya dicintai, dikasihi, dihargai, dimuliakan. Hal ini mengurangkan penderaan emosi, tekanan secara mental atau fizikal kepada anak-anak. Yang kedua adalah pengasuh perlu mempunyai latihan yang secukupnya. Dalam usaha membanteras kes penderaan kanak-kanak daripada berlaku, pengasuh perlu menghadiri kelas bimbingan dan kaunseling. Hal ini adalah kerana untuk memberikan latihan yang secukupnya kepada pengasuh dan penjaga kanak-kanak tentang cara bagaimana untuk menjaga kanak-kanak dengan betul agar tidak melakukan kesilapan di dalam menjaga kanak-kanak. Oleh sebab itu, pengasuh perlu mempunyai sijil khusus asuhan atau mempunyai lesen yang berdaftar dengan JKM untuk membuktikan mereka telah menghadiri kelas bimbingan tersebut agar dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada ibu bapa penjaga tersebut. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa juga haruslah mengambil tindakan yang lebih tegas seperti mengenakan hukuman yang berat bagi pengasuh atau sesiapa sahaja yang mendera kanak-kanak. Yang ketiga adalah masyarakat perlu peka dengan keadaan sekeliling. Yang harus diutamakan di dalam mencari penyelesaian penderaan kanak-kanak adalah peranan masyarakat. Setiap rakyat atau masyarakat haruslah sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling mereka. Sebagai contoh, jika kita mendapati terdapat salah seorang jiran atau orang awam yang melakukan penderaan terhadap kanak-kanak di hadapan mata kita seperti memukul, merotan, melakukan seks kepada kanak-kanak secara berlebihan, kita haruslah segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa, iaitu polis, secepat yang mungkin tanpa mempedulikan ancaman daripada jiran. Dengan cara ini dapat memastikan kanak-kanak mendapatkan perlindungan daripada didera serta disakiti oleh mana-mana pihak yang tidak bermoral itu.
Akhir sekali, kerajaan memainkan peranan dengan mengadakan kempen atau program bagi memberikan kefahaman kepada masyarakat, iaitu kempen anti penderaan kanak-kanak pada setiap tahun. Dengan mengadakan kempen atau program adalah bertujuan untuk mendedahkan kepada semua masyarakat bagi mengurangkan gejala yang tidak berperi kemanusiaan ini. Namun, perasaan tidak takut dan berasa bersalah di kalangan sesetengah masyarakat untuk melakukan penderaan masih berlaku. Keadaan ini berlaku kerana tiada tegasnya yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Oleh sebab itu, di Malaysia mempunyai Akta Perlindungan Kanak-kanak 1997 untuk menjamin melindungi nasib kanak-kanak untuk menjadi mangsa penderaan. Bagi pandangan saya tentang kes penderaan kanak-kanak ni, itu sebenarnya tak patut berlaku sama sekali lah. Tapi untuk pandangan saya, kerajaan patut perketatkan lagi undang-undang tentang hukuman kes penderaan kanak-kanak ni supaya boleh bagi pengajaran kepada semua masyarakat. Kes penderaan kanak-kanak ni tak boleh dibuat main. Kita sebagai masyarakat, secara amnya dan jiran tetangga secara khususnya perlu memainkan peranan penting dalam menyalurkan info-info ataupun maklumat jika terdapat atau terlihat ataupun terdengar tentang keganasan rumah tangga penderaan kanak-kanak di penempatan yang kita tinggal. Masyarakat perlu memainkan peranan, insyaAllah. Assalamualaikum. Isu mengenai penderaan kanak-kanak ni tak sepatutnya terjadi. Sepatutnya kita kena melindungi kanak-kanak. Dan sebagai seorang dewasa yang matang, sepatutnya kita boleh berfikir sebelum kita bertindak. Kita sebagai orang dewasa perlu menjaga kanak-kanak, bukannya sepatutnya kita yang mendera mereka. Jadi pada masyarakat-masyarakat yang prihatin, kalau ada apa nampak kelakuan yang tidak baik seperti mendera dan sebagainya, boleh cepat-cepat lapor kepada pihak yang berkuasa supaya tidak ada lagi kes-kes mendera kanak-kanak. Kalau kita nak cuba kurangkanlah kes macam ni, dah tiba masanya untuk kita ambil tahu benda yang perlu. Bukanlah kita macam jaga tepikan orang, tapi kalau dah sampai depan mata kita boleh nampak budak tu lebam tangan, budak tu dipukul depan mata kita contohnya, takkan kita nak tutup sebelah mata dan just jalan. Okey, so kita lah yang bertanggungjawab sebab benda tu jadi depan kita. Kita yang bertanggungjawab. Janganlah tunggu sampai dah meninggal dunia baru kita nak tersentak. Bagi pandangan kami, isu penderaan kanak-kanak ini perlu diberi perhatian dengan lebih meluas oleh semua pihak. Ini kerana kes penderaan kanak-kanak di Malaysia telah berada di tahap kritikal yang perlu diberikan perhatian sewajarnya. Kami telah mencadangkan isu ini diberi perhatian dan liputan yang meluas supaya masyarakat dan rakyat dapat membuka mata, supaya kita dapat bersama-sama mencegah hal ini daripada meluas dan merebak. Bab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Harapan kami agar isu ini perlu diberikan perhatian utama oleh pemimpin supaya kelak hal yang sama tidak berulang kembali dan kes penderaan kanak-kanak ini tidak akan berlaku dengan adanya tanggungjawab semua sebagai penggerak utama bagi memastikan isu ini diselesaikan dengan sewajarnya.